الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tajuk bid'ah ni ringkas je sebenarnya. Tajuk bid'ah ni ringkas dan senang difahami, tapi pada zaman sekarang dia perlu masa yang panjang juga nak bagi faham. Zaman sekarang Nabi SAW hanya mengingatkan para sahabat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kan. Pada mula-mula Nabi kata apa? Siapa yang hidup, sempat hidup lepas daripada ku, fasayara ikhtilafan katsira, akan tengok perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku addu 'alaiha bin nawajis. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan Nabi beritahu tu. Kemudian zaman para sahabat Nabi, maka mereka mempraktikkan apa yang telah pun berlaku pada zaman Nabi, dan mereka memahami maksud yang disebut oleh Nabi SAW tentang bid'ah tu. Dan secara umumnya apa yang mereka faham daripada Rasulullah SAW, maka semua yang bercanggah dengan agama Nabi, semua yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka itu semua dikatakan bid'ah dan sesat. Habis lah tu bab bid'ah tu. Senang pada zaman sahabat Nabi lah. Kenapa bid'ah ni susah menjadi rumit? Kerana zaman demi zaman, zaman demi zaman, lahirnya kelompok-kelompok orang-orang yang nak bercanggah dengan Islam. Jadi bila lahir kumpulan hak yang pelbagai dan banyak cara fikirnya, yang tidak mahu lagi hanya terbatas apa yang difahami oleh Nabi dan para sahabat, muncul kumpulan-kumpulan ni, maka hak itulah bermulanya jadi bercelaru. Maka di awal-awal pun dah bercelaru, apatah lagi kita pada zaman sekarang, maka lagilah bertambah celaru dan sebagainya. Apa yang kita dengar dalam masyarakat kita sekarang ni ialah orang makin mula nak faham, orang makin mula nak faham. Seolah-olahnya dia menjadi suatu perbalahan, suatu pergaduhan yang sepatutnya benda tu bukan untuk dibergaduh, kan. Macam agama Islam kita tahu kena salat 5 waktu, kena puasa bulan Ramadan, kena buat haji dekat Mekah, bayar zakat. Begitulah bid'ah sepatutnya begitu. Tak ada siapa pernah ingkar zina tak boleh, minum arak tak boleh. Maka bid'ah pun macam tu juga sepatutnya. Tapi macam kita sebutkan tadi, oleh kerana dah macam-macam pemikiran masuk dalam kepala otak hak yang pelbagai dan cara fikir yang pelbagai, maka masing-masing mau interpret cara sendiri. Jadi kalau tengok dalam masyarakat kita, jadi satu puak membid'ahkan satu puak yang lain. Membid'ahkan satu puak sebagainya, ataupun membid'ahkan amalan yang dibuat oleh sebahagian masyarakat. Mai datang kepada sebagai raddul fi'il, sebagai suatu tindakan balas. Sebab ada orang kata bid'ah, maka tindakan balasnya, maka mereka pun lawan dan sebagainya. Cubalah mencari sedaya upaya hujah yang boleh menyokong pandangan masing-masing. Sehingga dari satu pihak kita nampak ialah sangat keras dalam memerangi bid'ah, dan itu ahli sunnah wal jamaah. Dan satu pihak lagi terlampau lenient dan terlampau ringan dalam bab ini, sehingga seolah-olahnya macam tak ada bid'ah lah agama ni. Sehingga seolah-olahnya dalam agama ni tak ada bid'ah. Jadi sikit-sikit bid'ah hasanah, kan. Sikit-sikit bid'ah hasanah, sikit bid'ah hasanah. Habis apa benda bid'ah yang tak hasanahnya? Apa dia bid'ah yang tidak hasanah?
tak pula dibagi tahu kepada kita. Dia hanya menjelaskan sebagai suatu tindakan lawan kepada satu puak yang kata bid'ah, bid'ah hasanah ataupun bid'ah hak ni sesat dan sebagainya. Maka dia pun nak hujah balas, maka dia kata tidak semua bid'ah sesat. Maka ada di sana bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. So bila dia elaborate tentang masalah tu, tak sampai juga kat kita apa yang kau masukkan bid'ah sesat sebenarnya. Seolah-olahnya satu puak kata bid'ah sungguh lah, satu puak lagi kata tak ada bid'ah. Dia jadi VS macam tu. Sedangkan sepatutnya seluruh orang Islam memahami dalam agama ni adanya sunnah dan adanya bid'ah. Ini sepatutnya semua kena terima. Semua kena terima. Tapi oleh kerana macam kita sebutkan tadi, ada macam-macam kepala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini akmaltu, aku telah sempurnakan agamamu, wa atmamtu, aku cukupkan nikmatku atasmu, wa raditu lakumul Islam madina, dan pada hari ini aku telah ridha Islam menjadi agama kamu. Perkataan akmal dan tamam kita banyak kali sebut. Kalau ini satu gelas yang dikatakan tamam, cukup-cukup dan tidak lebih dan tidak kurang. Akmal dan tamam, sempurna dan cukup. Jadi bila dia kata sempurna, jangan ditambah. Kalau tambah, tumpah dia. Sebab dah sempurna dah. Oh, cantik lah, elok-elok. Tak ada yang kurang. Kalau kau tambah, dia akan melempah. Tamam, cukup. Dia tidak kurang. Bismillah. Sekarang telah kurang. Tidak tamam dia. Tidak sempurna. Maksud cukup. Tak cukup dia. Itu agama Islam. So, dia tak boleh macam ni dan dia tak boleh melempah sampai ke luar. Cukup-cukup satu gelas ni, ini Islam. Ini maksud kamal, sempurna, tidak ditambah, tamam, cukup, tak kurang. Itu Islam. Adapun dalam proses kita melaksanakannya, maka rahmat Nabi pula, Nabi kata, Allah kata, fattaqullaha mastata'tum, takutlah kamu kepada Allah, tak akan ada kemampuan. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, bila kamu aku perintahkan satu benda, buat kadar kemampuan, dan kalau aku larang, jangan buat terus. Dalam proses kita nak ikut dan kita nak buat, maka hak ni berbeza-beza antara satu orang dengan satu orang yang lain. Bukan bermaksud dia mengurangkan agamanya. Kalau dia kata mengurangkan agamanya, maksud hak ni tak ada Islam, tak ada, atau mengurangkan. Hak ni tak apa, boleh tambah. Hak ni pun semua sesat belaka. Jadi hak ni ayat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka dikata tamamus syariah wa kamaliha. Ayat ini jelas menunjukkan syariat Islam ini telah pun cukup dan sempurna, tak memerlukan lagi dah kepada siapa-siapa untuk menukuk tambah dan sebagainya di dalam proses dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam Ibn Katsir, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhihi al-ummah. Inilah dia nikmat paling besar bagi umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Apabila Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairi. Dan dia tak memerlukan kepada agama lainnya. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullah wa salamuhu alaih. Dan dia tak memerlukan nabi selain daripada nabi-nabi mereka salawatullah wa salamuhu alaih. Walihada ja'alahu Allah ta'ala khatamal anbiya. Oleh kerana itu Allah menjadikan nabi yang penyudah, nabi yang terakhir, wa ba'asahu ilal ins wal jin, dan diutuskan kepada jin dan manusia. Fala halala illa ma ahallahu, tidak ada yang halal melainkan apa yang telah dihalalkan bagi mereka oleh Allah. Wala harama illa ma harramahu, tidak ada yang haram melainkan apa yang telah diharamkan. Wala dina illa ma syara'ahu, dan tidak ada agama melainkan apa yang telah disyariatkan.
Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia kepada ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum tadi tu. Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dalam surah Al-An'am 115. Maksud sidqan fil akhbar. Wa tammat kalimatu rabbika, telah sempurnalah kalimat Tuhan engkau, sidqan, secara benar, wa adla, dan secara adil. Sidqan maksudnya sidqan dari sudut pengkhabaran, wa adlan, adil fil awamiri wan nawahi, adil dalam perintah dan larangan. Falamma akmala lahumuddin tammat alaihimun ni'mah, maka apabila Allah telah menyempurnakan agama ini, cukuplah nikmat Allah ke atas mereka. Jadi ni semua ayat yang selalu kita dengar dan sebagainya tentang berkenaan agama kita ni telah pun sempurna dan tidak memerlukan kepada hak yang lainnya. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati, kata Nabi, tak ada apa yang tinggal, semua benda yang boleh membawa kepada syurga Allah dan semua benda yang boleh menjauhkan daripada neraka Allah, semuanya telah Nabi jelaskan. Tak ada benda, amalan yang boleh bawa seseorang kepada syurga Allah, dan tidak ada amalan yang boleh menjauhkan daripada neraka Allah, melainkan semuanya telah Nabi jelaskan. Tak ada apa yang tinggal, semua dah dijelaskan. Allahumma syahad, kan Nabi kata, adakah telah aku sampaikan agama ini? Allahumma syahad. Ya, wahai Rasulullah, bala, engkau telah menyampaikan agama ini. Maka Nabi pun kata, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah. Maka Nabi telah menyampaikan keseluruhannya. Maka dakwaan yang mengatakan mungkin ada amalan yang datang daripada Abu Bakar yang tak ada kat orang lain, tak mungkin. Amalan daripada Ali konon-kononnya sampai kat Tok Syekh dia, maka Tok Syekh dia dapat riwayat daripada Ali. Yang riwayat itu tak jumpa dalam mana-mana, ulama' pun tak ada mana sebut, hak kitab mana pun tak ada mana sebut. Tak mungkin. Dan tak ada. Semuanya telah dijelaskan dan semuanya telah diketahui oleh semua orang. Fa ayu ihdasin aw ibtida'in innama huwa istidrakun 'ala syariah. Maka semua benda baru dan bid'ah yang dibuat, maka dia istidrakun 'ala syariah, maka dia menambah syariat. Dia menambah syariat. Wa jur'atun qabihah, suatu perangai berani tak kena tempat, dan berani yang buruk, qabihah. Yunadi biha sahibaha anna syari'ata lam takfi, seolah-olahnya pembuat itu menyatakan bahawasanya syariat ni tak cukup, walam takmal, dan tak sempurna, sehingga fahtajat ila ihdasihi wa ibtida'ih, maka perlu kepada benda baru dan benda bid'ah. Soalan gitulah, walaupun mereka tak kata. Kata Al-Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u, hendaklah kamu ikut saja, wa la tabtadi'u, jangan buat bid'ah. Faqad kufitum, telah cukup bagi kamu. Faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Maka perkataan Ibnu Mas'ud sentiasa kena ingat. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ibnu Mas'ud ulama di kalangan sahabat, bahkan pakar rujuk. Jadi dia kata ikut saja, jangan buat bid'ah. Faqad kufitum, telah cukup. Maka ni problem kita, rasa tak cukup. Itu problem dia. Dia rasa tak cukup, sedangkan agama ni dah cukup. Kenapa tak cukup? Sebabnya kau tak ikut apa yang Nabi ajar. Sebab tu rasa tak cukup. Dia rasa nak menambah. Rasa macam kurang lah agama. Memang kau tak semayang ikut cara Nabi, dan kau tak buat semayang sunat hak yang Nabi anjurkan. Kau tak puasa ikut cara Nabi, dan kau tak puasa sunat ikut cara hak yang Nabi anjurkan. Dan kau tak bayar zakat mungkin. Dan kau tak banyak keluarkan sedekah. Jadi rasa kurang je. Zikir Nabi suruh baca pun tak nak baca. Lepas tu zikir Tok Syekh nak baca, kan pelik. Kan? Dia rasa kurang. Yang perlukan dia kepada penambahan. Itu adalah suatu penyakit sebenarnya. Itu penyakit.
Qala Ibnul Majishun, sami'tu Malikan yaqul man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Kata Ibnul Majishun, aku mendengar Malik berkata, Imam Malik, siapa yang buat bid'ah dalam Islam dan dia rasa benda tu bagus, maka dia telah mendakwa Muhammad telah mengkhianati risalahnya, kerana Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma izin dinan, maka apa-apa saja yang pada ketika dan hari itu tak dikira agama, fala yakunul yawma dinan, maka pada hari ini ianya tidak agama. Ini pun kena faham betul-betul kata kalam Imam Malik. Jadi Imam Malik kata, siapa yang kata bid'ah, kemudian dia kata bagus bid'ah ni, dia rasa bagus dan dia nampak bagus, seolah-olahnya dia kata Nabi mengkhianati risalah, ataupun Nabi telah mengkhianati risalah, kerana Allah dah kata dah, al-yawma akmaltu lakum, dah sempurna dah. Maka pada hari zaman Nabi itu tidak menjadi agama, maka pada hari sekarang tak jadi agama lah pada zaman Imam Malik. Apatah lagi pada zaman kita pada hari ini, yang mana tak pernah dikenali pada zaman salaf, maka tidaklah dijadikan agama pada zaman sekarang. Ini semua konsep utama, asas nak bagi faham agama. Kalau tak faham dia. Fatturuku ad-din wal ibadati as-sahihatu innama hiya ma bayyanahu alladhi khalaqal khalqa ala lisani rasulih. Maka semua jalan ibadat, semua jalan agama yang sahih, maka telah pun dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, berikutnya, apa makna bid'ah? Apa makna bid'ah? Kalau kita tengok kitab yang ulama tulis tentang bid'ah sangat banyak. Banyak sangat. Tapi semua kitab-kitab itu lebih kurang sama saja takrifnya, iaitu bid'ah benda baru yang tidak ada contoh sebelum. Benda baru yang tidak ada contoh sebelumnya, ataupun benda yang menyalahi Al-Quran Sunnah. Habis, tak kata je lah. Benda yang tidak menepati sunnah. Maka dia hanya berpada kata perkataan itu benda baru yang tak ada pada zaman Nabi, atau benda baru yang tidak pernah dikenali pada zaman Nabi. Itulah banyak buku-buku yang bertebaran dalam yang ditulis oleh para ulama, sehinggalah datang kepada kita pada akhir-akhir zaman ini Al-Imam Syatibi rahimahullah. Maka Al-Imam Syatibi, maka ulama yang kemudian daripada Syatibi akan mengambil takrifan Asy-Syatibi. Sebab takrifan sebelum Asy-Syatibi umum sangat. Umum sangat. Tu yang tak faham-faham. Dalam buat definisi, kita kena ada namanya jami' wa mani'. Dalam buat definisi sesuatu definisi, dia kena jami', menyeluruh, dan mani'. Apa dah cakap? Apa orang kata eksklusif, inklusif, bodoh. Dia mesti meliputi semua. Dan dia mesti, mani' ni masuk halangan. Maksudnya ada benda yang tak boleh masuk dalam benda tu. Ada benda yang kena masuk dan ada benda yang tak boleh masuk. Itu dia takrifan yang paling cantik sekali. Jadi Asy-Syatibi buat satu takrifan. Pertama kita sebut dulu Al-Imam At-Turtushi dalam Al-Hawadis wal Bid'ah, aslu hazil kalimat min al-ikhtira'. Perkataan bid'ah asal kalimatnya al-ikhtira'. Al-ikhtira' cipta. Wa huwa syai'un yuhdasu min ghairi aslin sabaq. Benda baru, ciptaan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu ikhtira'. Apa ya? Bahasa moden kita. Innovation tak? Inovasi. Oh, baguslah kamu punya ciptaan ni. Memang tak ada orang buat sebelum ni. Sebab tu bid'ah ni dari sudut tu sebenarnya cantik. Bid'ah ni, ikhtira', dia akan datang makna cantik. Makna yang macam kita sebut tadi. Dulu tak ada mikrofon macam ni. Orang tak buat macam ni. Cantik lah. Itu sifat bid'ah. Itu sifat bid'ah. So bila dibuat cipta baru yang orang lain tak pernah buat, kagum orang tengok. Hak tu maksud bid'ah, al-ikhtira'. Jadi huwa syai'un yuhdas min ghairi aslin sabaq. Apa ni, dah tak bunyi dah? Entahlah.
Dah tak bunyi dah. Ha? Wayak. Oh, ni wayak ni. Jangan kacau. Kan? Dia pergi kacau. Jadi syai' yuhdas min ghairi aslin sabaq wala misalin uhtudhiya wala ulifa misluh. Benda yang tak pernah ada orang buat, jadi orang buat baru. Mungkin lepas ni ada handbag sekarang biasa saja. Cuba lepas ni handbag pakai kat kaki. Suatu inovasi baru. Tak pernah orang lain buat. Cantik pula kat kaki handbag ni. Leg bag lah. Wa minhu qawluhu ta'ala badi'us samawati wal ardi. Firman Allah surah Baqarah, badi'us samawati wal ardi. Allah tu badi'. Allah tu buat langit dan bumi, tak pernah ada orang buat. Of course lah. Badi'. Perkataannya badi'. Dalam surah Al-Ahqaf, qul ma kuntu bid'an minar rusuli. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka ni, ma kuntu bid'an. Aku bukan bid'ah. Maksudnya Nabi bukan Nabi yang sebelumnya tak ada Nabi. Sebelum aku dah ada Nabi lain dah. Maka dia kata, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukan Rasul pertama. Sebelum-sebelum aku telah pun ada Rasul. Maka bid'an. Ma kuntu bid'an. Kalaulah Nabi itu Nabi pertama, contoh Nabi Rasul Nuh, boleh. Dia bid'ah lah. Maksud benda baru. Sebelum ni tak ada. Contoh. وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب وفيما تنطق بالألسنة وفيما تفعله الجوارح. Maka hak ni semua masuk dalam dalam jantung hati kita. Apa benda kita sebut, apa benda kita buat dengan jawarih, semua masuk. Wa qad naqala hadha al-ma'na anhu al-imam Abu Syamah al-Maqdisi. Maka dinakalkan juga daripada al-Imam Abu Syamah al-Maqdisi dalam kitab dia Al-Ba'isu ala inkaril bid'ah wal hawadis. Al-Ba'is ala inkaril bid'ah, mengingkari bid'ah dan benda baru, al-hawadis. Kemudian dia kata wa qad ghalaba lafzul bid'ah ala al-hadasil makruh fi ad-din mahma utliqa hadha al-lafdhu wa misluhu lafzul mubtadi' la yakadu yusta'malu illa fi adh-dhamm. Perkataan bid'ah banyaknya digunakan dalam perkara yang tak disukai dalam agama. Makruh, dibenci dalam agama, bubuhlah apa pun dan sebagainya. Nama mubtadi' ni kira buruk lah. Al-mubtadi', pelaku bid'ah, memang celaan sungguh lah. Tak ada siapa, weh hantu bid'ah, oh terima kasih kau puji aku. Tak ada. Weh bid'ah, apa orang kau nak kata aku bid'ah pula ni? Orang marah. Dia suatu celaan. Dia tak datang makna yang elok. Wa amma fi min haisu aslu ishtiqa. Tapi perkataan asal bid'ah macam kita sebut tadi, dia menunjukkan satu benda yang baru dan cantik. Tapi kalau dalam bab agama, dia tak boleh jadi macam tu. Dalam bab agama, dia terus datang dalam minda kita ni kotor, buruk, tak pernah cantik lah bid'ah ni. Tapi kalau dalam bab dunia, dia jadi inovasi macam kita sebut tadi, cantik lah. Fal bid'atu izan ibaratun an tariqatin fi din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Hak inilah dia takrifan yang dibubuh oleh al-Imam Syatibi. Bid'ah itu suatu ibarat kepada jalan dalam agama. Tariqatun fi din mukhtara'atun. Jalan dalam agama yang dicipta baru. Jalan dalam agama yang dicipta baru. Dalam agama dia tak boleh ciptaan baru, tapi dia buat ciptaan baru dalam agama. Tudahi syari'iyah, nampak macam syariat. Tudahi syariah, macam syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, orang buat itu kenapa? Al-mubalaghah, melampau. Nakkan lebih-lebih, nakkan melampau di dalam beribadat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takrifan al-Imam Syatibi, jami' wa mani'. Yang tak sepatutnya tak masuk, yang sepatutnya masuk. Itu maksud takrifan yang jami' dan mani'. Tariqatun fid din, tariq jalan, sabil, was sunan, dan sunan jalan lah. Bermakna satu, wa huwa ma rusima lisuluki 'alaiha, dia dicipta untuk orang boleh berjalan atasnya. Itu jalan. Jalan ni jalan tanah merah, tak ada siapa nak lalu. Jalan berbatu-batu, datang ni boboh tar, turap jalan, turap. Kan semua orang boleh lalu. Itu at-tariq. Jadi dia buat satu lah agama, semua orang buat. Dia cipta satu, orang ikut.
Hak tu maksud jalan dalam agama. Dan dibubuh biddin, dalam agama, li'annaha fihi tukhtara, itu dalam agama. Dan kenapa dibubuh dalam agama? Sebab agama tak boleh tambah, tapi dia tambah dalam agama. Maka hak ni yang depan nama puak-puak hak merepek ni sebagainya, buat contoh yang tak faham-faham ni. Kalau bid'ah naik unta lah. Kalau bid'ah tak payah pakai handset. Kalau bid'ah macam-macam lah kan. Benda yang kita pun tak kata benda tu bid'ah. Ni yang tak faham ni. Sebab tak faham takrifan tadi tu. Tak faham takrifan. Dan mungkin dia faham bid'ah tu macam yang ulama-ulama sebelum ni punya takrifan. Canggah agama, canggah agama, canggah agama, canggah. Apa benda? Maka dia tak faham. At-tariqatun fid din. Jalan dalam beragama. Maka agama ni apa? Menyembah Tuhan. Semua yang Nabi ajar kepada kita. Ni jalan beragama. Dibuat baru. Bid'ah lah. Jadi, mukhtara'atun walamma kana tara'iqu fid din tanqasimu faminha ma lahu aslun fi syari'ah wa minha ma laysa lahu aslun fiha khussa minha ma huwa al-maqsudu bil haddi wa huwa al-qismu al-mukhtara' ay tariqatun ubtudi'at ala ghairi misalin taqaddamaha min asy-syari'. Mukhtara'atun, ciptaan baru. Hak dia kata oleh kerana kalau kita kata jalan tu dalam agama, maka dia ada jalan yang ini bertepatan dengan syarak, jalan ini tak bertepatan dengan syarak. Jadi dia akan datang dua lah. Muhtara', hak yang ikut jalan tak ikut syarak tadi tu. Yang mana dah ikut syarak, hak tu bukan muhtara'. Jadi mukhtara'atu, jalan dalam agama dicipta baru. Maka patutnya jalan ni ada dua jalan, ada cabang. Tudahi syari'iyah, menyerupai syariat. Maknanya annaha tushabahul tariqatu syari'iyah min ghairi an takuna fil haqiqati kadzalika. Nampak tengok macam agama Islam kan? Macam agama Islam. Sama macam agama Islam. Tapi hakikatnya bukan. Hakikatnya bukan. Nampak macam Islam. Rupanya Hindu. Macam tu lah. Nampak macam Islam. Tapi rupanya Hindu, bukan Islam ni. Nampak agama Bahai. Elok, sujud macam kita. Rukuk macam kita. Macam semayang pula aku tengok. Dia Bahai, dia bukan Islam. Contohlah. Itulah. Apa nama? Tudahi syar'iyah. Menyerupai syariat. Bal hiya mudadatun, bahkan bercanggah min aujuhin muta'addidah, bercanggah daripada segenap sudut. Minha iltizamu kaifiyatin wa hayatin muayyanatin duna iznin min asy-syari'. Contohnya beriltizam dengan kaifiat tertentu, dengan cara tertentu yang tidak pernah diizin dalam syarak. Wa minha iltizamu ibadatin muayyanatin, antaranya beriltizam dengan ibadat yang tertentu, lam yujad laha dhalika at-ta'yinu fi syariah, dan tidak datang pengkhususannya di dalam agama kita, syariat. Maka dia mengkhususkan dan dia buat sesuatu dengan cara yang suka hati akulah. Macam tu. Kafiyat. Wahayat, contoh sukatilah. Yang penting aku ingat Tuhan. Contoh macam tu lah. Tapi cara sukati dia. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillah. Yang dimaksudkan orang buat itu kerana nak melampau dalam beribadat kepada Allah. Wa huwa tamamu ma'na al-bid'ah. Inilah ada kesempurnaan makna bid'ah. Kerana bid'ah tak datang kalau dia tak berniat nak buat lebih. Bid'ah tak datang. Kenapa jadi bid'ah? Sebab nak buat lebih. Itu jadi bid'ah. Dan dia tak akan jadi bid'ah kalau kita tak buat lebih dan tak teringin nak lebih. Kenapa dah kembur sangat, dah tak larat jalan, dah makan lebih sangat? Patut makan banyak ni aja. Nak tambah lah. Aku rasa tak larat nak makan jugalah. Memang tak larat sungguh lah kan? Nak juga, nak lebih. Jadi bila dia lebih, datang bid'ah. Bila, nampak tadi kan? Lebih je bid'ah. Dia mesti cukup-cukup. Lebih saja bid'ah. Kenapa dia bid'ah? Sebab nak lebih. Itu dia. Wazalika anna asla ad-dukhuli fiha yahussu 'ala al-inqita'i ila al-ibadati wat-targhib fi dhalika.
Kerana asalnya orang masuk dalam itu kerana suatu perasaan nakkan targhib, nakkan ibadat. Targhib ataupun nakkan kepada ibadat dan orang kata motivasi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fa ka'anna al mubtadi'a ra'a anna al maqsuda hadha al ma'na wa lam yatabayyan lahu anna ma wada'ahu asy-syari' fihi min al qawanin wal hudud kafin. Maka dia pun baca wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan hanya menyembahnya. Lepas tu tak mengaji cara menyembah macam mana, tak mengaji. Maka sukati dia lah nak buat macam mana pun. Maka dia pun tak pernah baca, tak pernah tahu dalam syarak punya had. Dalam syarak dia ada ibadat itu macam ni caranya dan kena buat macam ni. Dia punya kanun dia punya undang-undang, dia punya hadnya macam ni saja. Kalau buat lebih salah. Dan jangan melampau daripada zat, daripada yang hadnya. Wa karrara wa a'ad. Jadi had ni semua dia tak tahu. Oh kan kita disuruh ibadat. Kan kita disuruh ibadat. Dia pun buat. Dia tanpa ilmu. Contoh hadis Nabi tu, 3 orang tu. Kenapa dia nak buat lebih? Kenapa dia nak puasa tak nak buka-buka? Kenapa dia tak nak kahwin dengan wanita? Kenapa dia tak nak tidur malam, nak solat aja? Kenapa? Sebab merasakan dirinya sangat kurang ibadat nak dibanding dengan Nabi. Bila telah tahu ibadat Nabi, maka dia terasa dalam hatinya, siapalah kita nak banding dengan Nabi? Nak lebih. Maka kita ni nak kena lebih lah. Tu bukan nak faham ibadat ikut cara Islam, tapi ibadat kena lebih lah. Kita ni orang awam. Kalau ustaz tu okey lah, kita ni orang awam. Kena buat lebih lah. Macam tu lah. Suatu perasaan nak ibadat kepada Allah tapi tak betul cara. Salah cara dia. Contohlah nak buat hudud. Nak buat hudud, nak potong tangan. Lepas tu kan Islam kata kena hudud. Boh tangan ni, potong sampai sini dia potong. Itulah nak buat hudud sangat. Ni contoh ya, tak ada kena mengena dengan siapa-siapa. Bukan nak buat hudud sangat, maksudnya nak cakap yang tu. Hudud kan Islam ada, memang ada. Tapi kalau kau tak tengok dia punya kaedahnya, dan kalau kau tak tengok dia punya apa syarat-syaratnya, kau akan jadi bid'ah lah. Jadi kalau tangan ni nak potong mana? Tangan ni mana? Ni pun tangan. Ni kata lengan tangan juga. Angkat tangan kanan. Oi, semua naik. Tak angkat tangan. Walaupun Arab faham kalau sebut tangan-tangan sini ya. Tapi kita faham tangan ini semua tangan ni, daripada sini semua tangan. Kalau nak potong mana? Kalau tak reti nak mengaji, dan kalaulah tak reti nak tengok panduan ilahi, maka Allah kata potonglah tangan orang mencuri tu kan. Maka kalau tak ada panduan, lost lah, hilang lah, sesat larat lah dia. Agama Allah suruh semayang. Semayang lah, semayang. Oh semayang macam mana? Entah. Sekati dia lah. Sebab nak ibadat tapi tak ikut cara. Itulah contoh-contohnya. Pok-pok ni tak nampak. Pelik sungguh. Dia tak nampak benda ni. Dia ni asal. Sebab tu kitab yang saya baca ni, Ilmu Usulil Bid'ah. Ilmu Usul Bid'ah. Maksudnya ilmu akar bid'ah tu kena tahu dulu. Masalah kita sebab tak faham bid'ah dan tak faham asas bid'ah. Sebab tu kalau nak satu kelas satu hari tak cukup ni. Sebab macam kita sebut tadi, walaupun benda dia senang, tapi zaman kita memerlukan masa nak pergi faham bab bidah ni. Sebab kita dah dikacau macam-macam. Maka itulah takrifan yang dipilih oleh ulama' yang kemudian takrifan bidah Syatibi. Sebab dia punya takrifan tu sangat membantu untuk memahami bidah. Jadi kita tak ada benda lain, benda baru dalam agama. Maksudnya kalau benda tu dah memang Nabi buat, siapa nak kata bidah? Sunnah kan? Sunnah tu apa dia? Qaulun wa fi'lun wa takrirun. Cakap Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi. Memang pula ada orang blur pula. Tu Bilal boleh buat. Bilal buat solat sunat wuduk. Han tak tahu ke? Itu agama. Kan Nabi telah ikrar. Sunnah lah jadi agama lah. Maka itu kan bid'ah. Ini agama. Kenapa Bilal buat walaupun Nabi tak suruh? Suka hati dia lah.
Satu. Dua, zaman tu zaman tasyri'. Zaman tu zaman pensyariatan. Maka zaman pensyariatan, Nabi boleh saja menegur yang silap dan mengikrar yang betul. Satu pihak buat lebih, Nabi tak bagi. Satu pihak dia buat sesuatu, Nabi ikrar. Ni pun satu lagi kena bagi faham. Buat-buat ni, siapa kata buat bidah tak boleh? Bilal buat bidah. Sahabat Nabi dalam sembahyang tu, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tak pernah ajar pun. Tu boleh buat bidah tu. Siapa yang pandai-pandai ni mengaji tak habis? Siapa yang mengaji tak habis? Siapa yang mengaji tak habis? Kau tengok hadis tu saja. Kenapa kau tak tengok hadis 3 orang yang Nabi larang ni? Kan ada belaka. Ada belaka. Maka hak ni Nabi ikrar. Bilal, aku nampak kau dalam syurga. Aku dengar tapak kaki kau dalam syurga. Kau buat apa? Apa amalan kau? Tak adalah apa. Yang aku buat lepas 1 kali wuduk, solat 2 rakaat. Nabi mengikrarkan benda tu. Tiba-tiba ada satu orang ni, aku nak puasa, nak buka-buka. Siapa yang kata demikian? Jangan. Tengok. Yang satu Nabi ikrar, yang satu Nabi larang. Maksudnya tak boleh dijadikan hujah bolehnya buat bid'ah dengan Bilal, dengan sahabat Nabi yang buat itu zaman tasyri'. Maka kenapa yang kawan ni tak boleh, kawan ni boleh? Aku jangan tanya akulah. Hak tu akidah, itu agama. Nabi ikrar yang tu, Nabi tak ikrar yang ini. Kena menyeluruh. Faham ni kena menyeluruh. Jangan banyak hari satu hadis, boleh bid'ah sana. Baik. Hadis, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini adalah suatu hadis yang menjadi asas dalam Islam. Al-Imam Syafi'i kata Islam dibina atas 3 hadis, ataupun sepertiga Islam. 3 hadis, sepertiga Islam. Innamal a'malu binniyat, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, al-halal innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. 3 ni ada sebahagian kata ada 4, tambah hadis yang ada yang keempat, ada 40 tu, dijadikan dalam perut 40 hari tu. Hak Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya. 3 ini usul Islam. 1/3, 1/3, 1/3. Innamal a'malu binniyat, cakap masalah hati, batin. Man amila amalan laysa alaihi amruna, cakap amalan luaran, jawarih. Halal jelas, haram jelas, antara keduanya mustabihat. Inilah di Islam. Jadi amalan dalaman, amalan luaran. Maka hadis ni menjadi asas dalam Islam. Wa hadzal hadis qaidatun azimatun. Suatu kaedah yang besar dalam kawaid Islam. Wa huwa min jawami'i kalimihi, dan dia merupakan suatu kalam yang sangat ringkas tapi maknanya sangat padat. Jawami'ul kalim, suatu kata-kata hikmat. Fa innahu sarihun fi raddi wa ibtali kullil bid'i wal muhdasat. Sebagai suatu dalil secara menyeluruh menolak bid'ah dan benda baru. Umum, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan daripada perkara kami, maka dia ditolak. Laisa alaihi amruna. Al-muradu bil amri huna wahidul umur wa huwa ma kana alaihi nabi. Apa maksud amruna? Iaitu Nabi punya urusan. Agamalah Nabi punya urusan. Fahuwa raddun, ditolak ataupun tertolak. Kata Al-Imam Nawawi, hadzal hadithu mimma yanbaghi hifdhuhu wa isti'maluhu fi ibtalil munkarat wa isya'atil istidlal bihi kadzalika. Hadis ini sepatutnya dihafaz dan dia menjadi suatu di isti'mal, penggunaannya di dalam membatalkan kemungkaran-kemungkaran. Sebab benda yang bukan agama mungkar. Qala Syekh Ali Mahfuz fil ibda' fi madar al-ibtida' ma laysa minhu ay syai'an, yang bukan daripadanya, maksudnya fi'lan kana au qawlan au i'tiqadan, sama ada percakapan, perbuatan ataupun i'tiqad yang tidak berdasarkan Nabi punya percakapan, perbuatan, i'tiqad. Ma laysa minhu,
Maka hak yang tak berkenaan dengan Nabi, maksud dia. Kemudian datang pula dengan hadis man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu. Tadi man amila, siapa buat, siapa melaksanakan. Datang satu lagi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Ahdath, tukang reka. Kami tak buat, ini orang dulu buat, jadi kami tak ada bid'ah pula. Bukan kami buat, bukan kami yang cipta. Itu man amila. Kau jangan lupa ada man ahdatha. Hak tu yang kena man ahdatha tu tok guru kau tu lah, ataupun orang yang kau ikut. Man amila kena kat kau. Ahdath, orang yang buat baru. Katalah saya reka satu amalan, maka saya ahdath, saya buat benda betul baru. Tuan-tuan ikut saya, tuan-tuan buat, maksanakan. Maka ahdath kena, amal pun kena. Jadi lengkap, semua kena. Bahkan hadis ni umum. Umum. Man amila amalan, siapa yang buat suatu amalan, nakirah, tak ada maklum situ, tak ada alif lam kat situ, nakirah, umum. Apa saja amalan yang tidak berdasarkan Nabi. Man ahdatha fi amrina hadha, siapa mereka suatu benda baru, umum, masuk semua sekali. Sebab tu bid'ah tak ada yang hasanah. Sebab tu bid'ah tak ada hasanah. Sebab hadis dia kata man amila amal laisa alaihi, man ahdatha fi amrina hadha. Maka tak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah maksudnya buruk belaka. Cumanya tinggal lagi ada bid'ah muharramah, ada bid'ah makruhah. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang dia punya level bertingkat-tingkat, makruh, dibenci, tapi tidak sampai mungkin kepada peringkat yang macam dosa lah. Dosa kita ada dosa kecil, kita ada dosa besar. Jadi dosa itu darakat, dia bertingkat-tingkat ke bawah. Bid'ah pun macam tu juga. So bid'ah, dia buat sikit-sikit bid'ah. As-salatu khairun minan naum, sadaqta wa bararta. Tambah benda hak tu tak sedang ada. Hak ni tidaklah maksudnya bid'ah tu berat seperti dia buat bid'ah yang lebih besar daripada itu. Maka dia bertingkat-tingkat lah dosa tu. Maka ada dosa yang ringan, ada dosa yang berat. Jadi bid'ah pun macam tu juga. Fa ma'lum anna hadhihi al-bid'ah laysat fi rutbatin wahidah. Maka kita ketahui bahawa bid'ah tidak ada pada semuanya pada ada satu peringkat saja. Dia banyak-banyak tingkatan. Fala yasihu ma hadha an yuqal innaha ala hukmin wahid. Aw huwa al-karahatu faqat aw at-tahrim faqat. Maka pelaku itu bertingkat-tingkat juga. Pelakunya bertingkat-tingkat juga. Kemudian wajibnya mengetahui bid'ah dan watahziru minha. Wajib mengetahui bid'ah dan kita tahzir daripadanya. Maksudnya berhati-hati daripada bid'ah. Contoh yang dibawakan hadis daripada sahabat Nabi Al-Jalil, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat Nabi, dia kata orang duk tanya benda baik aje. Kana an-nas yas'alu Rasulullah 'anil khair. Orang duk suka tanya Nabi ni benda yang mengembirakan, benda yang seronok. Tapi dia kata apa? Wa kuntu as'alhu 'anil syarr. Tapi aku suka tanya benda-benda yang tak elok. Benda syar, benda buruk. Kenapa? Makhafata ayyudrikani, supaya aku dapat menghindarkan diri daripadanya. Ini pun satu usul Islam. Kita kena tahu bid'ah dan kita kena tahu sunnah. Siapa yang mengaji sunnah saja, bid'ah tak nak mengaji, dia akan jatuh dalam bab bid'ah. Siapa hanya mengaji tauhid saja tapi dia tak mengaji syirik, dia senang saja boleh jatuh dalam syirik. Maka Nabi ni, sahabat Nabi ni tadi, orang duk tanya benda baik, aku suka tanya benda buruk, supaya bila aku tanya benda buruk, aku dapat hindarkan diri aku daripada jatuh dalam masalah tu.
Sebab faham. Tapi kenapa orang buat bid'ah? Sebab tak faham. Hanya sunnah-sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah. Tak faham, bid'ah juga masuk. Apa salahnya? Apa salahnya? Itu tak faham. Kata syair, araftu syarr la lisyarri. Aku nak tahu benda buruk ni, bukan aku nak ikut. Tapi, lakin litawaqi. Tapi aku nak hindarkan diri daripadanya. Wa man la ya'riful khaira. Siapa yang tak tahu kebaikan minasyarr, daripada keburukan, yaqa' dia akan jatuh dalam masalah tu. Siapa tak boleh beza antara baik dan buruk, dia akan jatuh dalam keburukan. Siapa tak boleh beza macam tadi, sunnah bid'ah, dia akan jatuh dalam bid'ah. Ayat Quran kata apa? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang mengingkari taghut dan iman kepada Allah. Kena pair. Dia datang dengan package. Siapa ingkar taghut, kena dan iman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia dah berpegang kepada tali yang teguh. Siapa yang hindar taghut, iman kepada Allah. Dia tak kata siapa beriman kepada Allah dia akan pegang tali. Tak. Siapa pegang iman dengan Allah dan menjauhi taghut, maka tak saja kita beriman, kita kena menjauhi benda yang salah. Itu maksud dia. Fakama annahu la yu'rafu at-tauhid illa bil bu'di amma yudaduhu wa huwa syirkun wa la yatahaqqaqu al-iman illa bi mujanabati ma yukhalifuhu. Tauhid dia kena tahu syirik. Kerana tak sempurna tauhidnya, mereka kena tahu lawan kepada tauhid. Wa bi diddiha tatamayyazul asya', dengan kata lawan kau akan kenal benda tu. Dengan benda yang berlawanan kau akan kenal hakikat benda tu. Jadi kalau kita tahu benda tu, apa lawan kepada benda tu, maka dia akan lebih memahami benda tu. Kata Nabi, wa khairul huda hadi Muhammadin, wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik petunjuk hidayah Nabi, petunjuk Nabi, dan yang buruknya muhdatsat. Mesti datang dengan package. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Datang compare. Dia datang dengan dia punya pasangan dia. Buat ikut sunnah Nabi, pegang sunnah Nabi, sunnah khulafa'. Jangan buat benda baru. Hati-hati benda baru. Fahadha amrun sarihun wa qawlun fasihun yulzimu bittiba'i sunnah wa ijtinabil bid'ah. Maka semua ayat Quran dan hadis tadi itu nak beritahu kepada kita suatu kaedah bagaimana kita disuruh ikut sunnah dan disuruh jauhi bid'ah. Apa jadi dalam masyarakat kita sekarang? Dia faham ikut sunnah je. Dia tak faham bid'ah tu sesat. Dia tak faham. Dia hanya tahu ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Sebab tu duk ceramah agama semua. Tuan-tuan, ikut sunnah Nabi ya. Tuan-tuan, kita ni orang Islam, kena ikut Quran, sunnah. Kuliah maghrib Quran sunnah, kuliah subuh Quran sunnah, kuliah lepas isyak lagi Quran sunnah, balik tidur makan, lepas tu esok pergi kerja, lepas tu kuliah maghrib lagi. Tuan-tuan kena ikut Quran sunnah, besok balik tidur pergi kerja, balik esok kuliah maghrib lagi. Tuan-tuan, kita kena ikut apa bendanya? Kau faham tak apa ustaz tu kata? Kena ikut Quran sunnah, ikut Quran sunnah, ikut Quran sunnah. Apa bendanya? Mana di Quran sunnah? Mana di mana? Dia tak faham. Ikut sunnah, ikut sunnah, ikut sunnah, ikut sunnah, sunnah lah benda sunnah. Tak pernah tahu. Makan pun tak nak tahu sunnahnya. Minum pun tak nak tahu sunnahnya. Tidur pun tak nak tahu sunnahnya. Bangkit tidur pun tak pernah tahu sunnahnya. Naik kereta tak nak tahu sunnahnya. Bermusafir tak pernah tahu sunnahnya. Semua tak ada. Tapi duk ni masuk ni sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Lepas tu sesat. Duk Quran sunnah sesat. Quran sunnah sesat. Sebab dia tak faham ni dua benda ni tadi. Bila Islam suruh buat yang ma'ruf, Islam suruh apa? Cegah mungkar kan? Islam tak pernah kata buatlah ma'ruf, buatlah ma'ruf, buatlah ma'ruf, buatlah, suruh buat baik, suruh buat baik, suruh buat baik. Tak ada. Suruh buat baik, cegah mungkar. 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 Maksudnya dalam kehidupan kita sebagai Muslim, buat baik dah, nampak mungkar, terus tegur. Gitulah. Dalam masa sembahyang, dalam masa yang sama, dia solat, pergi ke masjid 5 kali sehari, pergi masjid. Keluar pula
pergi balik rumah, nampak maksiat. Tak boleh, dia mesti tegur. Macam tu lah. Dia tak boleh, pakcik ni selalu pergi masjid, nampak orang buat maksiat ke apa. Bagus kan? Kita balik rumah. Tak bolehnya, dia tak akan jadi. Hak tu merepek. Jadi orang kata, marilah tuan-tuan, kita keluar. Mari kita pergi dakwah, marilah datang masjid. Bila kita ajak orang kebaikan, automatik dia tinggal mungkar. No way, man. Bila orang ajak mungkar, bila orang ajak kepada kebaikan, automatik tinggal mungkar. Tak adalah, sama epek lah. Bila kita ajak orang buat makruf, dalam masa yang sama, weh, jangan buat ni. Macam tu. Automatik, sama. Kalau tidak, dia tak jadi. Kalau tidak, dia tak akan faham. Asbabul bid'ah, sebab bid'ah. Pertama, al-jahlu bi masadiril ahkam wa bi wasaili fahmiha. Pertama sebab orang buat bid'ah ni sebab jahil dengan sumber hukum. Jahil dengan sumber hukum dan cara memahaminya. Jahil sumber hukum satu, yang kedua cara faham. Inilah dia penyebab utama dia. Masadirul ahkam asy-syar'iyyah kitabullah wa sunnatu rasulih. Kita punya sumber hukum ni Al-Quran dan Sunnah. Wa ma ulhiqa bihima, dan apa yang berikutan dengan Quran Sunnah itu ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas. Maka Al-Quran, dia jahil dengan Quran. Tak pernah tahu ayat Quran, tak pernah dengar ayat Quran kata ni, tak pernah dengar ayat Quran kata ni, tak pernah dengar agaknya ayat Quran kata macam mana ayat tu? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Dia tak pernah dengar ayat tu. Am lahum syuraka'u, ada tak bagi mereka ini sekutu-sekutu? Maksudnya selain Allah lah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Adakah pok-pok ni kata dekat sana ada syarikat, ada geng-geng, kawan-kawan selain Allah. Maksudnya orang yang boleh buat syariat untuk mereka ni. Malam ya'zan bihillah, benda yang tak pernah dibagi izin oleh Allah Ta'ala. Dia tak nak dengar ayat tu. Maka dia tak rasa bimbang kalau dia buat benda bid'ah dan benda yang bercanggah dengan agama, sebab dia tak pernah dengar apa ayat tu. Maka dia jahil dengan Quran, jahil dengan Sunnah. Maka dia tak tahu hadis tu apa benda. Hadis pun dia tak tahu. Apa dia maksud Sunnah, apa maksud hadis, apa bezanya, entahlah, aku tak tahu. Hadis tu hadis lah, Sunnah Sunnah lah. Takat tu je lah. Tapi dia tak tahu apa maksud sunnah, apa maksud hadis, apa maksud hadis sahih, apa maksud hadis lemah, mana dia hadis yang boleh pakai, mana hadis yang tak boleh pakai, mana nak dikira hadis ini Nabi kata atau sahabat kata dan sebagainya. Tak pernah tahu, jahil dengan sunnah Nabi. Maka kalau dah Quran pun jahil, sunnah Nabi pun jahil, kau nak harapkan apa? Apa nak diharapkan? Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabatu laysa bitamwih. Ulul irfan, hum ulul irfan. Ilmu itu qala Allah, Allah firman, qala rasuluhu, Nabi sabda, wa qala as-sahabatu, dan kata sahabat Nabi. Hum ulul irfan, mereka ni orang cerdik belaka, sahabat Nabi. Wa mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa baina ra'i faqihin, dan tak dikira ilmu itu kamu pergi nisbahkan benda tu dengan sesuatu yang bercanggah secara jahil dengan Nabi dengan orang lain. Itu tidak ilmu. Menyandarkan sesuatu lah agama ataupun kau menisbahkan kepada khilaf sesuatu yang bercanggah antara kalam Nabi dengan kalam ustaz. Itu bukan ilmu. Orang bawa hadis Nabi, dia bawa kalam ustaz. Ni tak faham. Sumber hukum kau ustaz. Sumber hukum siapa? Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Tak. Sumber hukum Quran dan Sunnah. Ustaz bagi tunjukkan mana dia dalilnya. So, jahil. Maka tak fahamlah dia bab bid'ah ni disebabkan jahil. Dan itulah sebab utamanya pun. Tak ada sebab yang kedua, yang ketiga. Ada sebab yang kedua, tapi maksudnya utama tu. Itulah dia. Kalau settle bab jahil tu, settle lah insya-Allah. Tapi masalahnya jahil ni petanda akhir zaman.
Jahil ni benda yang dah Nabi sebut. Pada akhir zaman sebelum berlaku kiamat, ilmu akan diangkat dan kejahilan melata. Para ulama' sikit nak banding dengan orang awam. Ulama' pun tak terlarat nak buat, nak cakap tak terlarat lah. Orang awam buat bid'ah punya banyak. Allah bagi ilmu kita ni sikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tak bagi ilmu kepada kita ni melainkan sikit saja. Kata Az-Zahabi, wa ammal yawma, pada hari ini, ma baqiya minal ulumil qalila illa qalil. Adapun pada hari ini tahun 800 Hijrah Imam Zahabi. Adapun pada hari ini tidak tinggal lagi ilmu yang sedikit ini melainkan sedikit. Fi unasin qalilin, yang ada ilmu sikit yang dah sedikit ini ada pada orang yang sedikit. Ulama. Wa ma aqalla man ya'mala bidzalikal qalil. Antara ulama tu pula lagi sikit yang beramal. Ulama ni bagi dua pula. Satu ulama jahat, satu ulama baik. Ulama su, ulama jahat. Jadi ada ulama jahat, bukan semua ulama baik. Tu pun kena faham juga. Hak ulama yang ada kepentingan dunia, hak yang dalil tak mau ikut dia kepala otak dia. Ada problem lah. Tentu innal ulama warasatul anbiya. Ulama waris Nabi. Ulama waris Nabi ni ulama yang mewarisi ilmu Nabi. Apa dia ilmu? Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Maka ulama yang bawa kalam Allah, kalam Rasul, kalam sahabat Nabi. Bukan kalam nu, kalam ni, kalam nu, kalam ni, kalam nu, kalam ni. Menyandarkan agama kepada ikut suka dia saja. Betul nak dakwa waris Nabi? Alah merepek. Ada ulama, katanya ulama, tuan-tuan tahu lambang Islam, lambang dia bunga teratai. Lambang bunga teratai. Bila masa Islam ada lambang? Islam ada lambang. Tu bulan bintang tu benda Kubah kan? Lambang Islam kan? Ya ke? Itu lambang Islam ke? Baik, ada orang buat masjid moden. Masjidnya atap dia lurus je, straight aja. Ni apa masjid apa? Macam gereja. Sebab tak ada kubah, bulan bintang tak ada. Kenapa bulan bintang lambang Islam? Sebab dalam negeri Malaysia belajar gitu kan. Bulan bintang melambangkan agama Islam. Bila masa? Hakikat. Jadi Islam tak ada lambang. Tiba-tiba ada yang dikatakan ulama, tuan-tuan saya baru balik daripada Ayutthaya. Ayutthaya ni Siam, tapi dia negara Islam. Dulu lambang dia bunga teratai. Tuan-tuan, bunga teratai ni sebenarnya lambang Islam. Wa kana arsyu 'alal ma, adalah arasnya atas air. Apa kena mengena arsy Allah atas air dengan bunga teratai? Kau nak kata apa arsy Allah atas bunga teratai? Merepek. Ni ulama, jangan main-main. Lagi cakap, lagi panggil kat Selangor. Hebat tu. Lagi kita cakap merepek tu, lagi dipanggil ni orang. Jahil dengan sumber agama. Maka dia jahil dengan Quran, jahil dengan sunnah. Sumber agama dia apa ya? Satu problem. Apa dia sumber agama? Kau dapat sembahyang daripada mana? Ustaz, tak adanya. Kau dapat sembahyang daripada Quran dan sunnah. Kau dapat puasa Ramadan daripada Quran dan sunnah. Kau dapat zikir pagi petang tu Quran sunnah. Kau dapat bacaan ini Quran sunnah. Itu dia punya sumber. Quran sunnah prima. Sumber utama. Betul kan prima? Kan saya silap guna perkataan sesuatu. Prima kan? Kan? Ijma' qiyas sekunder. Boleh. Kan? Bahasa Melayu kita ada. Quran sunnah sumber asas. Ijma' qiyas mengikut Quran sunnah. Dia sumber yang kedua. Ni pun yang tak faham ni. Ni nak cakap tak faham sumber agama ni. Tuan-tuan ni ulama ada ijma'. Ulama mana ijma'? Apa ni nolak ijma', tolak ijma', apa ni ijma'? Tolong beritahu apa ijma'? Betul apa nama? Ini kiah ni lah puak-puak ni. Quran sunnah. Kiah ijma' tak pakai. Kau tak faham. Punya banyak ulama tulis dalam kitab mereka Quran sunnah. Ulama ni tak faham ke ada kiah dengan ijma'? Siapa yang tak faham sebenarnya? Yang tak faham tu yang mempertikaikan tu lah.
Apa ni, sikit-sikit Quran Sunnah, sikit Quran ni mengaji tak habis. Sebenarnya tuan-tuan, sumber Islam ada 4. Tu pun dah salah, 4 je. Punya banyak lagi. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ni lah dia puak-puak ni tak mengaji. Kan ada Ijma' dan Qiyas. Maka Ijma' ulama' kan, tahlil ni Ijma' kan. Ijma' siapa? Ulama' kampung dia lah. Ni apa nama kenduri arwah ni. Kenduri arwah ni ulama' dah bincang dah, ulama' dah sepakat dah ni. Ulama' mana sepakat? Ulama' kampung dia lah. Tu tak faham, sumbernya tak faham. Quran itu apa? Sunnah itu apa? Ijma' itu apa? Apa beza ijma' dengan jumhur? Apa beza ijma' dengan majoriti jumhur? Ijma' ni bagaimana? Adakah siapa mengingkari ijma' kafir? Maka dia ada ijma' sarih, ada ijma' terang, ada ijma' sukuti, ijma' diam. Qiyas pula bukan suka sembrono qiyas macam tu saja. Dalam ibadat suka benar ada qiyas dalam ibadat. Qiyas dengan caranya, maka ijma' dan qiyas tak berdiri sendiri. Dia kena mengikut Quran dan Sunnah. Benda ijma' ulama' ni benda yang datang daripada Quran dan Sunnah, dan ijma' tak ada khilaf. Maka seperti rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 6, ni ijma'. Dan benda ijma' ni tak banyak, sikit saja. Benda ni tak banyak. Buka lah kitab fiqh, semua ada khilaf belaka. Semua dah ada khilaf belaka. Sehingga kan dalam masalah kita sebut tadi, sadaqta wa barta, khilaf lama tu. Ada ke tak ada khilaf ulama? Ada ke tak ada sadaqta wa barta? As-salatu khairun minan naum. Nak cakap apa? Nak cakap as-salatu khairun minan naum ke, atau sadaqta wa barata, atau la haula wala quwwata illa. Hadis kata, iza sami'tumun nida falyaqul misla ma yaqul. Kalau kau dengar azan, jawab macam azan muazzin tu jawab. Muazzin tu cakap. Illa, dalam hadis lain, illa hayya 'alatain, melainkan 2 hayya 'ala. Hayya 'ala salah, ila falah, la haula wala quwwata illa billah. Itu ada. Sadaqta wa barata mana? Tapi masyhur dalam mazhab Syafi'i. Ada disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Tapi tidak ada asal. La asal lahu. Tak ada asal. Jadi hak ni, sumber tak faham. Jadi bila sumber tak faham, tak payah bincang lah bab bid'ah, kau pun tak faham. Tuan-tuan, bid'ah ni bukan hukum. Bid'ah ada 5 aja. Hukum ada 5 aja. Wajib, haram, harus, sunat, makruh. Bid'ah ni bukan hukum, tuan-tuan. Jadi apa masalah bid'ah? Apa dia bid'ah ni? Maksudnya apa? Kau nak cakap apa sebenarnya? Apa point kau? Kau nak cakap apa sebenarnya? Bid'ah tu boleh lah ya? Macam tu. Bid'ah tu masuk mana? Wajibkah? Haramkah? Makruhkah? Apa? Bila dah ulama kata benda ini bid'ah, apa maksud dia? Haram lah. Tu tak faham. Bukan hampa dia. Tu yang cakap tu. Yang cakap tu bid'ah ni bukan hukum. Habis ulama kata hadil bid'ah. Hadil bid'ah al-munkarah. Ini bid'ah yang mungkar. Ini bid'ah mungkar. Ini bid'ah mungkar. Apa maksud dia orang? Maksud dia orang, jangan buatlah itu bid'ah. Bid'ah tu apa pula? Mana tahu hukum bid'ah tu? Kan dah Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Maka apa hukum bid'ah? Harus. Elok lah, nak ke nak? Sekali dia kata kita kena neraka pula. Baru satu, tuan-tuan, tak cukup satu hari ni. Ni nak rehat pula 2 minit ni. Ni baru sebab pertama bid'ah. Sebab kedua, mutaba'atul hawa fil ahkam. Sebab kedua, mengikut nafsu dalam berhukum. Mengikut nafsu dalam berhukum. Yang ketiga, tahsinul dhanni bil aqli fi syar'iyyat. Tahsinul dhann, sangka baik dengan akal dia dalam benda syariat. Benda syariat, guna akal dia untuk sangka baik. Ataupun akal dia menghukum kepada hukum syariat tu. At-tahsin wa taqbih. Kalau akal kata baik, baiklah. Boleh lah maksudnya. Kalau akal kata benda ni buruk, buruklah. Akal siapa nak ikut? Akal siapa nak ikut? Akal kau ke akal aku? Aku banyak juga akal aku merokok. Merokok tu bagus apa? Mai datang doktor, doktor boleh lah doktor cakap, doktor tak merokok kan?
Kan dah ikut akal siapa kita nak? Akal siapa yang kita nak? Ada orang poligami bagus, ada orang poligami tak boleh. Poligami ni banyak pening kepala aku lah poligami. Aku tak mau biar satu dah lah. Ni lah hampa tak faham. Satu yang poligami bagus, menyelamatkan wanita. Banyak kan kepala otak kita kan. Jadi oleh kerana banyak ni kepala otak kita ni, maka tak boleh akal menjadi hukum kepada benda syariat. Benda ni simple lah. Tapi hak tu inilah 3 benda hak utamanya pun sebab berlakunya bid'ah. Kita jumpa lagi selepas ni lah. Rehat tak 2 minit? Sebab ada arahan rehat. Wallahualam.